Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan mengenai tugasan kami yang bertemakan falsafah kemanusiaan dan bertajuk Keruntuhan Akhlak dalam Kalangan Masyarakat di Alostar Kedah. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti isu berkaitan dengan keruntuhan akhlak yang berlaku dan kami fokuskan kepada individu-individu yang terlibat di Pusat Jagaan dan Perlindungan Ainul Mardiah. Dan kami juga ingin mengenal pasti mengenai kesan dan penyelesaian masalah yang dapat diperolehi daripada isu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menerangkan tentang penyataan masalah dan objektif kajian. Penyataan masalah adalah kebincangan akhlak timbul dalam masyarakat sukar dibendung. Objektif kajian ada dua, iaitu pertama, mengenal pasti punca berlakunya keruntuhan akhlak remaja di Kedah, iaitu kami ambil contoh di Pusat Jagaan dan Perlindungan Ainul Mardiah di Alostar. Yang kedua, mengenal pasti pendekatan yang diambil oleh pihak berkenaan bagi membendung isu tersebut. Seterusnya, kaedah dan lokasi kajian. Lokasi kajian ialah Pusat Jagaan dan Perlindungan Ainul Mardiah yang terletak di Alostar, beralamat di A35 Taman Teratai Indra 2, 06500 Jalan Langgar, Alostar, Kedah. Kaedah kumpulan kami merupakan kaedah menemu bual. Seramai 4 ahli kumpulan kami telah menemu bual pengasas pusat tersebut di KFC Citra. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai maklumat dan fakta isu yang berkaitan dengan keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat di Alostar Kedah. Pada sekitar tahun 2019, Kedah mencatatkan kedudukan ketiga tertinggi yang melibatkan kes pembuangan bayi khususnya dalam golongan remaja. Pada tahun 2008 hingga 2018, jumlah anak tidak sah taraf yang didaftarkan di JPN sebanyak 21,331 bayi, di mana jumlah bayi bagi orang Islam adalah 15,590. Oleh itu, Encik Ashraf dan juga beberapa orang AJK yang lain telah bersepakat untuk menubuhkan satu pusat penjagaan dan perlindungan wanita khususnya bagi para remaja dan wanita dewasa dalam lingkungan 15 hingga 30 tahun. Pusat penjagaan wanita ini telah diberi nama sebagai Pusat Perlindungan Wanita Ainul Mardiah PPAM. Fokus utama PPAM ini adalah kepada wanita dan juga remaja yang telah mengandung anak luar nikah dengan tujuan untuk menyelamat dan menuntut keadilan ibu dan anak daripada terlibat dengan kes perdagangan manusia. PPAM terdapat juga penghuni yang terlibat dengan kes keganasan rumah tangga, kecelaruan identiti dan LGBT. Bagi remaja dan wanita yang telah mengandung anak luar nikah, pihak PPAM akan menguruskan segala kos perbelanjaan termasuk fasa mengandung, fasa bersalin, fasa berbantang serta pendidikan ibu itu sendiri, kebajikan ibu dan anak dan juga lain-lain. Untuk sepanjang tempoh keberadaan mereka di PPAM, mereka wajib mengikuti segala aktiviti dan juga program yang dijalankan oleh pihak PPAM. Antara aktiviti yang dijalankan adalah aktiviti keagamaan, di mana dalam aktiviti keagamaan ini mereka akan belajar mengenai cara bersolat, ilmu fikah dan juga ilmu tauhid. Kedua adalah sesi counselling yang akan dijalankan oleh NGO, pihak UUM dan juga beberapa buah klinik yang berdekatan. Sesi counselling ini terbahagi kepada dua, iaitu sesi counselling secara peribadi antara kaunselor dan individu berkenaan, dan yang kedua adalah secara berkumpulan, iaitu secara beramai-ramai. Aktiviti yang ketiga adalah aktiviti kemahiran, di mana aktiviti ini adalah untuk diguna pakai apabila mereka sudah keluar dari pusat PPAM itu sendiri sebagai langkah untuk meneruskan kelangsungan hidup dengan mencari pekerjaan. Dan akhir sekali adalah program motivasi. Contoh yang diberi oleh Encik Ashraf adalah motivasi Jaya Iman, di mana ia melibatkan jasmani penghuni itu sendiri. Motivasi Jaya Iman ini akan mengajar beberapa teknik atau cara untuk para penghuni menolak dan mengelak pelawaan daripada terjerumus lembah maksiat. Teknik ini dipanggil sebagai teknik penolakan atau peneguhan. Tujuan utama aktiviti dan juga program dijalankan adalah untuk meningkatkan kesedaran dan sebagai salah satu langkah persediaan untuk mereka apabila mereka keluar daripada Pusat Perlindungan Wanita Ainul Mardiah ini. Tambahan pula, pihak PPAM juga akan cuba merapatkan kembali hubungan kekeluargaan di antara penghuni
PPM itu sendiri dan juga keluarga mereka kerana ada di antara mereka yang telah dibuang keluarga. Dan akhir sekali, bagi penghuni yang telah pulih sepenuhnya, mereka akan keluar daripada PPM dan akan memulakan kehidupan baru. Dan pada masa yang sama, segala pergerakan mereka akan dipantau oleh pihak PPM. Sekian sahaja pembentangan saya. Seterusnya saya akan beri kawan saya untuk membentangkan kes-kes yang dirungkai. Masalah pertama yang dapat dirungkaikan adalah masalah penceraian di mana melibatkan seorang wanita dan seorang bangla dan ianya memberi kesan yang negatif kepada rumah tangga wanita tersebut dan melibatkan perceraian. Jadi ia mengganggu emosi dan tingkah laku wanita tersebut. Di sini pihak PPIM membantu dan memulihkan kembali rumah tangga wanita tersebut dengan memberi kaunseling kepada suami dan isteri tersebut. Yang kedua adalah kemurungan. Terdapat kes di mana seorang anak perempuan dipersalahkan di atas kematian ayahnya. Jadi ibunya menyalahkan dia di atas kematian ayahnya kerana ayahnya kemalangan ketika ingin mengambilnya pulang dari sekolah. Di sini pihak PPIM menguruskan kebajikan anak tersebut dan memberi motivasi supaya dia tidak menyalahkan dirinya lagi di atas kematian ayahnya. Menurut pengasas Pusat Jagaan dan Perlindungan Ainul Madiyah itu, terdapat beberapa kesan yang telah berlaku kepada penghuni pusat jagaan tersebut. Antaranya ialah emosi salah seorang penghuni tersebut pernah terganggu. Hal ini berlaku kerana akibat penceraian ibu bapanya. Jadi, penghuni yang mengalami kekacauan emosi tersebut berasa sedih dan mengalami depresi yang mendalam akibat penceraian ibu bapanya itu. Selain itu, terdapat juga penghuninya yang menjadi lebih keras hati dan tidak memikirkan keadaan orang sekeliling. Tingkah laku mereka juga turut berubah dan menjadi lebih kasar. Selain itu, terdapat juga penghuni yang mengalami kemurungan yang melampau. Hal ini kerana ibunya menuduhnya menjadi punca kematian kepada bapanya, sedangkan bapanya mengalami kemalangan jalan raya ketika mengambilnya daripada sekolah. Assalamualaikum dan hai, nama saya Nurul Ifat dan hari ini saya akan membincangkan tentang cara menyelesaikan masalah keruntuhan akhlak berdasarkan salah satu kerangka FPK iaitu jasmani. Bila disebut tentang jasmani, semua orang akan terus terfikir tentang tubuh badan, pergerakan badan dan juga aktiviti-aktiviti yang mendorong kepada kecergasan badan, bukan? Jadi, sekarang saya akan memberikan penjelasan yang lebih lanjut tentang bagaimana jasmani dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Dari segi jasmani, aktiviti riadah merupakan cara yang paling berkesan bagi memulihkan akhlak individu. Aktiviti riadah seperti bermain alat muzik, memancing dan melukis melibatkan lebih daripada seorang untuk melaksanakan aktiviti tersebut. Individu yang terlibat kebiasaannya terdiri daripada keluarga ataupun rakan-rakan. Di samping itu, ia juga merupakan aktiviti pada waktu lapang bagi penghuni di Pusat Perlindungan Wanita Ainul Madiyah agar dapat mengalihkan fikiran mereka daripada memikirkan masalah dan kisah selam mereka. Dengan ini, individu yang mempunyai masalah tidak akan mengalami kemurungan dengan adanya orang sekeliling yang boleh diluangkan masa bersama di samping memperoleh tubuh badan yang sihat dan cergas. Bukan itu sahaja, malah terdapat banyak faedah lain yang boleh diperoleh daripada aktiviti ini seperti meningkatkan taraf kesihatan, mengeratkan silaturahim dan juga meningkatkan stamina diri. Oleh hal demikian, jelaslah bahawa aktiviti riadah dapat membantu memulihkan akhlak individu. Pihak Ainul Madiyah telah mengambil beberapa inisiatif mengikut aspek kedua dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu emosi untuk mengatasi isu tersebut. Antaranya ialah khidmat kaunseling. Khidmat kaunseling adalah wajib bagi setiap penghuni Ainul Madiyah. Ia diberikan berbeza mengikut keperluan masing-masing. Ia dilakukan secara individu maupun berkelompok. Khidmat ini dijalankan oleh pengasas Ainul Madiyah itu sendiri, iaitu Encik Muhammad Ashraf beserta NGO-NGO lain seperti IPPKN, UUM dan Klinik Psikiatri. Menurut Encik Ashraf,
Dr. Malini yang merupakan pensyarah psikologi di UUM merupakan antara individu yang banyak membantu dalam aspek ini. Selain daripada khidmat kaunseling, pihak Ainul Mardia juga menganjurkan banyak program motivasi bertujuan untuk memantapkan lagi minda mereka supaya mereka dapat mengelak dan menolak pelawaan daripada terjerumus kembali kepada kancah maksiat. Antara program yang dilakukan ialah program Jaya Iman. Seterusnya adalah penyelesaian isu yang ketiga mengikut kerangka FPK iaitu rohani. Rohani merupakan perasaan dalaman manusia yang melibatkan emosi kendiri. Selain daripada itu, rohani juga dapat dikaitkan dengan usaha dan aktiviti keagamaan bagi individu untuk menjadi lebih baik. Seperti mana yang kita tahu, agama merupakan tunjang utama bagi setiap individu untuk berubah dari sisi yang negatif ke sisi yang positif. Oleh yang demikian, pihak PPAIM menekankan aspek rohani ini kepada penghuninya, terutama dari aspek fardu ain, fiqh dan juga tauhid. Penyelesaian isu yang terakhir dari segi intelek. Intelektual ialah orang yang menggunakan inteleknya untuk bekerja, belajar, membayang, mengagap atau menyoal dan menjawab soalan tentang berbagai-bagai idea. Aspek ini memerlukan kerjasama yang padu di antara remaja sendiri, keluarga dan orang sekelilingnya. Sebagai ibu bapa, iaitu individu yang terdekat dengan remaja perlu digunakan sebaik mungkin untuk menyerapkan kesedaran kepada remaja untuk menjauhi aktiviti ataupun situasi yang memberi pengaruh negatif terhadap remaja. Dapatan daripada temu ramah kami bersama PPAIM, PPAIM ini mereka menitik beratkan isu pendidikan kerana kebanyakan daripada penetap di pusat pendidikan PPAIM mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah. Oleh itu, PPAIM mengambil inisiatif untuk menyediakan pendidikan sehingga ke tahap SPM dan lebih lagi supaya remaja-remaja ini boleh mencari pekerjaan yang baik setelah mereka keluar daripada pusat pendidikan tersebut. Akhir sekali, dapatlah kita ketahui bahawa insan-insan yang terlibat dengan masalah keruntuhan akhlak ini bukanlah berpunca daripada kemahuan mereka sendiri tetapi disebabkan faktor persekitaran mereka. Saya percaya bahawa jika seseorang itu dididik dengan baik oleh ibu bapa, nescaya mereka tidak akan terlibat dengan hal-hal yang sebegini. Namun begitu, tertubuhnya pusat jagaan Ainul Mardia ini adalah untuk memelihara mereka yang terlibat agar mereka tidak merasa putus asa dan mahu meneruskan hidup kerana manusia itu berhak untuk mendapatkan peluang kedua. Sekian, terima kasih.